Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anak-anak calon SPM 2021 Kintas Selatan. Baiklah, cikgu di sini akan bersama-sama anda semua untuk program Aspirasiku 40 Hari Menuju Kegemilangan Kintas Selatan. Saya Cikgu Surayah binti Ismail atau lebih dikenali dengan Cikgu Su dari SMK Malim Nawar. Okey, kehadiran cikgu di sini untuk bersama-sama membantu kamu untuk kita lulus dalam kertas sejarah SPM. Sedikit panduan dan juga teknik menjawab supaya anda memperoleh kecemerlangan dalam SPM 2021 ini. Baiklah, mari kita lihat slide yang cikgu sediakan. Macam mana nak lulus seperti yang cikgu sebut tadi. Nak lulus kertas sejarah untuk tahun ini adalah satu cabaran besar untuk kita ya. Untuk kamu hanya 2 kertas sahaja bagi SPM KSSM ni. Jadi 2 kertas ni saja yang benar-benar boleh membantu kamu untuk memperoleh sijil SPM. Ya. Bagi kertas 1, kamu semua tahu kamu perlu memperoleh sekurang-kurangnya 7 betul untuk kertas 1. Jadi kamu akan dapatkan maklumat daripada guru mata pelajaran sejarah kamu macam mana nak betul, pasti betul paling kurang 7 ataupun dapat 7 markah kertas 1 ya. Manakala bagi kertas 2 pula, kamu kena memperoleh sekurang-kurangnya 50 markah. Yang ini cikgu akan tekankan nanti dan huraikan dengan lebih detail macam mana kamu boleh dapat 50 markah supaya kamu akan memperoleh jumlah skor 57 markah dengan grade 40 ataupun E supaya lulus. Baik, jelas ya di situ? Untuk bahagian A, paling kurang bahagian soalan struktur tu kamu kena dapat 5 markah. Macam mana dapat 5 markah tu nanti cikgu bantu juga selepas ni. Cikgu ingatkan semula, mungkin kamu telah diingatkan oleh guru mata pelajaran sejarah di kelas, tapi cikgu akan kukuhkan lagi sekali. Manakala untuk bahagian B, soalan esei markah penuh berapa? 20 ya. Jadi kalau 20 markah penuh tu kamu perlu mendapat sekurang-kurangnya 10 markah daripada bahagian B, iaitu kalau didarab dengan 3 soalan kamu akan memperoleh 30 markah. Keseluruhannya nanti kertas 2 tu kamu akan dapat 50 markah tambah 7, jadi jumlah skor 57, kita akan boleh capai dan gapai juga genggam lulus kertas sejarah SPM. Baik, kita ke tugasan seterusnya. Baik, ini tajuk-tajuk penting yang cikgu highlightkan ya. Untuk kertas sejarah SPM kamu semua dah habis belajar dah 20 bab dan dalam masa singkat yang beberapa hari ini macam mana kita nak mengingat semula maklumat-maklumat daripada 20 bab tu. Jadi cikgu cuba bantu kamu dengan memberi panduan kepada kamu di mana tajuk-tajuk penting yang kamu sepatutnya kuasai sepenuhnya, yang mana tajuk-tajuk itu sedikit sebanyak nanti akan membantu kamu menguasai keseluruhan tajuk 20 bab untuk kertas sejarah SPM ya. Untuk tajuk tingkatan 4, suka cikgu untuk kamu melihat bab 1, bab 2 ya. Manakala dan juga tajuk 11 iaitu bab 7 hingga bab 10. Yang mana keseluruhan tajuk tingkatan 4 ini menceritakan bermula daripada warisan negara bangsa sehinggalah pemasyuran kemerdekaan. Negara kita mencapai kemerdekaan. Okey, tajuk-tajuk tu macam mana nak kuasai lepas ni cikgu cerita. Melalui beberapa soalan yang cikgu bekalkan supaya sekurang-kurangnya dia akan memberi memulihkan semula ingatan dan panduan pada kamu di mana kata kunci jawapan yang perlu ada untuk tajuk-tajuk ini. Begitu juga tajuk tingkatan 5, kita akan bermula daripada tajuk 13 iaitu bab 5, bab 6. Bagaimana bermulanya pembentukan Malaysia sehinggalah Malaysia menghadapi cabaran selepas pembentukannya dan negara kita mencapai kegemilangan juga kemakmuran pada masa kini. Okey. Nampak tajuk ni banyak. Nampak macam banyak kan? Tapi macam mana kita nak genggam semuanya semula? Okey, mari kita lihat beberapa teknik menjawab.
tak perlu lagi dalam tempoh dekat ni kamu nak mencari bahan-bahan di mana-mana, guna saja bahan-bahan yang ada di depan kamu, sama ada buku hot tips, modul Yapim, modul Halus ataupun modul Ticket to Victory. Kita guna sepenuhnya apa yang ada, tapi kita akan dapatkan di mana kata kunci yang berkait dengan tajuk yang cikgu sebut tadi. Baik, mari kita teruskan dengan latihan. Baik, di sini cikgu nak beri penjelasan kepada kamu seperti yang cikgu sebut tadi, macam mana kita nak menguasai bab-bab ataupun tajuk-tajuk dalam masa singkat ni. Baik, sekiranya ada buku teks di tangan kamu, sila buka buku teks dan lihat di setiap muka depan tajuk ada elemen kewarganegaraan dan nilai civic. Jadi, apa pentingnya elemen kewarganegaraan dan nilai civic ini diletakkan di muka depan buku teks kamu di setiap bab. Sudah pastilah ia ada keistimewaan dan sebab-sebabnya. Di dalam elemen kewarganegaraan ini ada perkataan-perkataan ataupun terma-terma yang sepatutnya kamu dalami, fahami dan guna pakai ketika menjawab soalan. Kerana di dalam soalan dia pasti akan menggunakan perkataan-perkataan ini dan juga jawapan-jawapan yang tepat, kamu mesti menggunakan perkataan-perkataan ini. Baik, cikgu bagi contoh. Kita lihat elemen kewarganegaraan yang pertama di bab 5 ini, iaitu kepentingan berfikiran strategik untuk berjaya dalam kehidupan. Untuk berjaya dalam kehidupan. Kamu tengok ya. Berfikiran strategik apa dia? Bermaksudnya berfikiran matang, berfikiran cerdas, berfikiran positif, berfikiran yang baik-baiklah. Yang benar untuk apa? Untuk berjaya. Dia dah letak di situ kata kunci, kata hubungnya. Kalau kita berfikiran strategik, berfikiran matang, cerdas, kita akan memperoleh kejayaan dalam kehidupan. Berjaya apa dia? Berjaya majulah. Maju, dapat menyelesaikan masalah, dapat membuat keputusan dengan baik, cemerlang, itu yang disebutkan. Bila kamu faham satu sahaja nilai civic pun sudah dapat membantu kamu sekurang-kurangnya mendapat 2 markah, iaitu berfikiran strategik untuk berjaya. Kata hubungnya, huraiannya. Kemudian di elemen yang kedua menyatakan kepentingan kesepakatan untuk kestabilan negara. Ada untuk juga. Apa pentingnya sepakat? Apa maksud sepakat? Sepakat merujuk kepada kerjasama. Lagi? Ya, bersatu padu, bertolak ansur atau disebut sebagai bertoleransi, bergandingan bahu, berunding, menerima dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan kesepakatan. Sepakat. Gunakan perkataan-perkataan ini dan kalau kamu rasa susah nak ingat perkataan ini, gunakan perkataan yang sama maksud. Seperti cikgu sebut tadi. Sepakat merujuk kepada kerjasama, berganding bahu, berunding dan sebagainya. Untuk apa? Kestabilan. Apa maksud kestabilan? Macam-macam kestabilan. Iaitu kestabilan dari segi politik, kestabilan dari segi ekonomi dan juga kestabilan dari segi sosial dan perpaduan negara. Ya. Kemudian dalam elemen yang ketiga menyatakan untuk memupuk sikap menerima dan meraihkan idea serta pandangan yang berbeza. Apa maksud pandangan yang berbeza? Pandangan yang berbeza merujuk kepada pandangan yang berlainan. Pandangan yang tidak sama. Kamu jangan guna perkataan yang sama ya. Kamu cari perkataan yang sama maksud. Jadi untuk mudah kamu fahami. Pandangan merujuk kepada idea, mungkin budaya, cara hidup dan juga hak-hak kehidupan ya. Itu yang dimaksudkan bagaimana pandangan berbeza boleh diterima. Baik, seterusnya cikgu kita lihat sama-sama lihat elemen yang keempat iaitu kepentingan sikap berwaspada terhadap anasir luar. Apa itu berwaspada? Ya, berhati-hati. Lagi? Berjaga-jaga dan beringat. Berwaspada. Ya, berwaspada. Kalau ada perkataan lain yang mudah kamu ingat, boleh letak, tulis. Jadi kamu kena faham perkataan-perkataan ni. Kemudian anasir luar. Anasir luar ni apa? Musuh. Orang asing, jangan tulis makhluk asing. Cikgu biasa jumpa makhluk asing. Nak bagi markah pun kesian. Tak bagi markah, kesianlah. Tapi memang salah. Pastikan tulis orang asing ya. Kalau kamu tulis parti boleh diterima ya. Pendatang asing tanpa izin ataupun
musuh boleh ya, seteru boleh guna perkataan tu untuk mengelakkan apa kalau kita mengelakkan anasir luar ini? Untuk mengelakkan perselisihan faham, untuk mengelakkan pergaduhan ataupun yang seterusnya membawa kepada perkara yang lebih besar iaitu peperangan. Jadi bila kamu memahami terma-terma pada elemen civic di setiap bab ni seperti sekurang-kurangnya bab yang cikgu ringkaskan tadi, kamu akan dapat menyenaraikan terma-terma perkataan ini secara ringkas dalam masa singkat. Jadi terma-terma perkataan ini yang kamu boleh dan akan guna pakai dalam menjawab soalan. Mari kita uji macam mana dengan menggunakan perkataan yang cikgu jelaskan tadi boleh diguna pakai dalam menjawab soalan. Mari kita rujuk latihan seterusnya. Baik, untuk mendapat markah penuh dalam menjawab soalan kebat, kamu mesti menguasai dan memahami bagaimanakah markah penuh boleh diperoleh. Jawapan kamu hendaklah sangat jelas. Kemudian sangat sesuai. Bukti contoh huraian yang diletakkan mesti sangat sesuai. Kemudian sangat mendalam. Perkataan-perkataan yang digunakan sangat mendalam. Maksud di sini ialah perkataan itu membawa maksud yang berkait dengan kehendak soalan dan menggunakan pengolahan bahasa yang menarik. Maksud pengolahan bahasa yang menarik ini tidak semestinya ayat-ayat canggih kamu gunakan, tapi ayat itu boleh menarik pemeriksa untuk menunjukkan yang kamu benar-benar faham apakah kehendak soalan, dan daripada penulisan kamu hendaklah menunjukkan kematangan semasa menulis. Nampak macam susah, apa benda ni kena buat sangat jelas, sangat sesuai, sangat mendalam, sangat menarik, menunjukkan kematangan. Tapi tak susah sebenarnya. Senang saja. Kalau soalan kebat tu 8 markah atau 10 markah, senang-senang saja. Hujung jari kamu boleh dapat sekurang-kurangnya 7 ataupun 8 markah. Baik, mari kita tengok latihan seterusnya. Baik, sila buka buku tiket to victory pasti lulus. Untuk kumpulan pasti lulus, buka muka surat 73, tajuk bab 5 pembentukan Malaysia. Tadi kita dah bincang beberapa perkataan daripada elemen civic. Ini satu contoh soalan SPM, soalan kebat yang meminta kamu menulis supaya mendapat 8 markah. Ingat tadi cikgu dah sebut pada awal, jawapan mesti sangat jelas, sangat sesuai, sangat mendalam. Apa yang dimaksudkan? Kita tengok dulu, kita fahami dulu kehendak soalan. Apabila dapat soalan di tangan kamu, kamu mesti menanda ataupun menconteng kertas soalan. Jangan biarkan kertas soalan tu kosong. Sebab apa kena menanda? Kena menulis supaya kamu benar-benar faham. Ya? Kalau sempat nak tarik pen highlight, tarik. Tapi kalau tak sempat, gunakan pen yang sama. Ya? Kita tengok soalan C. Pada pandangan anda, mengapakah pihak kerajaan mengutamakan pendekatan rundingan dan mengambil pandangan dalam proses pembentukan Malaysia? Apa ni? Apa nak faham susah. Okey, kamu kita pergi satu-satu. Tenang-tenang, pergi satu-satu. Ingat, kita nak dapat 8 markah ni. Kamu pergi dulu. Soalan tu dia tanya apa? Mengapa? Bila dia tanya mengapa, jawapan kamu berkait dengan kerana. Dia tanya mengapa, jawapan kamu mestilah berkait dengan kerana ataupun sebab. Ya. Kemudian, apa lagi soalan tanya? Gariskan perkataan tentang rundingan. Apa itu rundingan? Ya, muafakat, mesyuarat, kemudian hubungan diplomatik itu berkaitan dengan rundingan. Kemudian mengambil pandangan. Mengambil pandangan. Maksudnya ada apa? Ada penglibatan pihak lain. Ya? Bukan keputusan dibuat oleh satu pihak, tapi mengambil pandangan pihak-pihak lain dalam proses pembentukan Malaysia. Okey, untuk tajuk ni pembentukan Malaysia. Tadi cikgu dah ajar kamu ada perkataan berfikiran positif. Ya, iaitu berfikiran strategik tadi dalam elemen ya. Berfikiran baik, berfikiran positif. Kemudian kenapa kita perlu berfikiran positif? Supaya kita boleh bertolak ansur sesama kita. Walaupun kita berlainan pendapat, kita fokus untuk memperoleh kejayaan. Kamu highlightkan, tuliskan saja perkataan-perkataan yang cikgu sebut dalam elemen tadi, elemen civic tadi. Kamu letak rangka-rangka tersebut secara rawak.
pada kertas jawapan kamu, ataupun sekurang-kurangnya kamu letakkan ilmu yang kamu dah belajar sebelum ini, iaitu nilai. Apa dia nilai yang paling mudah untuk kita ingat? Iaitu IPTAS. Ingat 5 ya, IPTAS yang kita dah belajar dalam kelas-kelas yang sebelum ni. I apa dia? Ilmu. Lagi? Ingat balik IPTAS. P perpaduan, T apa? Toleransi, A apa? Amalan, kerjasama, amalan-amalan baik. S tu apa? Saling bekerjasama, saling berusaha dan sebagainya. Gunakan balik ilmu-ilmu yang ada dan juga kaitkan dengan perkataan-perkataan pada soalan supaya kita boleh memperoleh markah penuh. Cikgu bagi contoh di sini, cikgu letak fakta, huraian, contoh dan inference. Kalau 8 markah berapa kali? Paling kurang kita kena buat 3 kali. Tulis fakta dulu. Pada rangka kalau nak cepat, kamu tulis fakta. Tak dapat huraian, tak apa. Yang penting kamu tulis berapa kali fakta untuk 8 markah? Ya, 3 kali fakta untuk 8 markah. Kemudian tak dapat huraian lagi, tak apa. Kamu terus menulis di atas kertas jawapan. Baik, macam mana nak menulis? Cikgu sudah sediakan contoh. Mari kita tengok sini. Okey. Sebahagian pelajar yang rajin menulis ataupun cepat menulis, silakan menulis dengan sebahagian soalan. Dia kebanyakan pelajar yang rajin menulis, yang biasa menulis, dia akan menulis, pada pandangan saya pihak kerajaan menggunakan pendekatan rundingan dan mengambil pandangan kerana. Tapi kalau kamu rasa tak sempat nak menulis dan kamu rasa letih nak menulis, tak apa. Tapi kamu kena menulis juga. Menulis dengan perkataan bila soalan tanya mengapa, kita mulakan dengan kerana. Kerana apa kita nak berunding tadi? Kerana berfikiran positif. Kalau kita tak nak berunding, kita berfikiran apa? Negatif lah. Bila soalan tu kata, kenapa pendekatan rundingan? Rundingan tu pendekatan yang baik-baik kan? Jadi kita letakkan nilai yang baik-baik. Bila berunding, kerana berfikiran positif. Supaya, sambung terus dengan kata hubung supaya dapat bertolak ansur walaupun berlainan pendapat. Ini contoh. Kalau kamu boleh menulis sebegini, sambung dengan kata hubung dan juga sambung dengan kata hubung seterusnya, kamu sekurang-kurangnya akan dapat 3 markah dalam satu baris jawapan. Kemudian kamu sambung pula. Kesannya, untuk menunjukkan huraian, kamu menggunakan penanda wacana kesannya. Kesannya pihak kerajaan berjaya dalam pembentukan Malaysia. Tadi kita ada perkataan berjaya bila kita melihat elemen positif tadi. Kemudian kamu nak sambung pada fakta kedua, selain itu kerana sikap berwaspada. Tadi kan ada kita jumpa dalam elemen civic itu, iaitu sikap berwaspada. Berwaspada terhadap siapa? Anasir luar, nak tulis boleh. Berwaspada terhadap anasir luar kalau kita mengadakan rundingan. Untuk menjaga apa? Kestabilan politik negara. Nak jaga kestabilan ekonomi pun boleh. Tulislah apa-apa kestabilan. Tulis satu. Kerana di situ satu markah itu saja. Oleh itu kalau stabil kita dapat apa? Keamanan dapat dipelihara. Akhirnya kerajaan menjadi apa? Lebih kuat, lebih kukuh. Guna saja apa perkataan. Di situ saja sekurang-kurangnya kamu sudah ada 4 markah lagi. Nampak tak? Mudah saja. Kamu sambung dengan perkataan yang membawa maksud yang merujuk kepada kehendak soalan. Kalau rasa nak nulis lagi, kamu sambung dengan penanda wacana seterusnya. Kerana, ingat kerana ya, sebab talan tadi mengapa? Kerana mengelakkan perselisihan faham. Kita tak guna lagi perkataan anasir luar dengan anasir luar yang suka mengambil kesempatan. Contohnya, kesepakatan akan mewujudkan kerjasama, akhirnya tak akan wujud pergaduhan, peperangan. Kalau kamu boleh memahami perkataan-perkataan, kalau kaitkan dengan pembentukan Malaysia, kamu lihat dekat elemen civic tadi, kamu akan jumpa 12 patah perkataan yang boleh diguna pakai untuk merujuk tentang pembentukan Malaysia, dan perkataan ini yang akan membawa kamu dalam menjawab setiap soalan berkaitan tajuk tu. Nampak? Tak susah kan? Kamu cuma pergi buka buku teks, buka elemen civic, kemudian gariskan perkataan-perkataan tersebut, kemudian cari maksud-maksudnya. Sekejap saja. Kalau kamu duduk dalam 20 minit, kamu akan boleh menguasai sekurang-kurangnya 1 hari 2 atau 3 bab
dalam masa yang singkat ini. Baik, kalau di sini kamu dah boleh menulis, sekurang-kurangnya kamu akan memperoleh markah 7. Ataupun kalau boleh menulis yang terbaik ataupun seperti ini saja, kamu akan mendapat markah penuh iaitu 8 markah. Tak susah kan belajar sejarah untuk mendapat markah penuh kertas sejarah bahagian kebat. Okey, kalaulah rasa-rasanya tak boleh juga, tak ingat juga perkataan-perkataan ni, mari cikgu nak ajar kamu apa dia perkataan-perkataan yang mesti ada kamu kuasai untuk menjawab semua soalan kebat sama ada daripada bab 1 sehingga bab 10 tingkatan 5. Mari cikgu tunjukkan. Untuk tajuk ni dan tajuk-tajuk lain, kalau kamu jumpa perkataan seperti ini, cikgu bagi contoh latihan daripada bab 5 ni. Mengapa kerajaan perlu mengutamakan pendekatan rundingan dan mengambil pandangan? Tadi kita dah tengok nilai-nilai civic, elemen civic tadi yang ada, perlu ada. Kemudian kalau soalan tu berbentuk lain, cikgu masukkan satu soalan bentuk lain, contohnya seperti yang nombor 2 tu. Huraikan usaha-usaha untuk mengelakkan kejadian konfrontasi. Apa dia konfrontasi? Kejadian pergaduhan, perbalahan daripada berulang. Nak dapat 8 markah, ingat 3 kali ganda. Kalau soalan tanya mengapa, kita mulakan dengan kerana. Kalau soalan tanya huraikan, kita mulakan dengan ialah. Apa-apa pun, bila soalan bertanya minta pandangan, nyatakan usaha-usaha, kamu perlu meletakkan pada jawapan kamu fakta sekurang-kurangnya 3 fakta yang berkaitan dengan nilai yang perlu ada. Sama ada pada pemimpin ataupun pada rakyat. Dan juga daripada fakta yang kamu tulis, kamu gabungkan dengan huraian, kemudian kamu sertakan sekali dengan contoh dan akhiri dengan inference, dan dari situ kamu akan memperoleh 8 markah. Cikgu bagi contoh Contohnya kamu nak jawab soalan yang mengapa pihak kerajaan mengutamakan pendekatan rundingan, ataupun kamu nak menjawab soalan huraikan usaha-usaha untuk mengelakkan konfrontasi. Apa kaitan soalan ni? Kenapa cikgu letak 2 ni? Mengapa kita perlu berunding? Supaya tak berlaku pergaduhan. Bagaimana nak mengelakkan pergaduhan? Kita kena buat apa? Benda ni sama. Soalan sebenarnya dia pusing-pusing sama. Jadi nilai-nilai yang sama kamu boleh guna, tapi cara kamu mengolah jawapan itu saja yang berbeza. Untuk kamu mendekatkan jawapan kamu kepada kehendak soalan. Cikgu pergi kepada contoh. Kalau soalan kata huraikan, jadi kamu ialah. Usaha mengelakkan kejadian konfrontasi. Katalah masa exam tak ingat pun, tak fikir pun apa itu konfrontasi. Kamu rasa-rasa macam benda tak elok aja, kamu rasa jadi apa benda yang elok kena buat untuk mengelakkan kejadian konfrontasi. Jadi faktanya pemimpin kena macam mana? Bijaksana mengatur strategi. Itu ada dalam elemen tadi Mengatur strategi, bijaksana mengatur strategi. Sambung dengan penanda wacana. Apa dia? Agar kedaulatan negara kekal. Akhirnya tidak menimbulkan perbalahan. Satu ayat tu kamu dah dapat 3 isi. Seterusnya kamu gabung dengan perkataan nilai apa yang kedua kamu nak kata. Seterusnya mengamalkan sikap toleransi ataupun tolak ansur. Tak nak guna agar dah. Supaya, kalau mengamalkan toleransi atau tolak ansur, supaya apa? Supaya kita dapat membuat keputusan yang baik ataupun dapat penghormatan daripada negara lain kalau kita mengamalkan toleransi. Kita tidak mengutamakan pergaduhan. Jadi bila mengutamakan toleransi, kita mendapat kepimpinan dapat dihormati dan seterusnya. Nama baik negara ataupun rahsia negara dapat kita jaga dengan baik. Nama baik negara dapat kita pertingkatkan. Jadi kamu cuba menjawab soalan tu dalam satu baris ayat. Pastikan kamu menggunakan penanda wacana dengan agar, supaya, bagi, dapat dan juga sambungkan lagi dengan contohnya. Bagi pengakhiran jawapan fakta yang ketiga, kamu boleh menggunakan perkataan penanda wacana iaitu akhirnya. Akhirnya apa? Akhirnya pemimpin hendaklah bersikap adil, agar ataupun supaya, mana-mana tak kisah. Adil supaya
perbincangan dapat dibuat dengan baik, keputusan dapat diterima oleh semua pihak kalau adil kan. Jadi dan kesan seterusnya apa dia? Negara akan kekal aman, kekal berdaulat, terus maju dan sebagainya. Sambung. Ingat sambung. Fakta, huraian, contoh. Kalau kita tak nak terputus idea, kita sambung dengan penanda wacana. Adil kawannya apa? Adil supaya semua pihak berasa puas hati. Kesan apa? Maju. Kalau bijaksana supaya apa? Keputusan itu nampak baik. Keputusan itu nampak boleh diterima oleh semua pihak ataupun menunjukkan kebijaksanaan pemimpin, supaya bila kita dapat menunjukkan bijaksana, tak akan berlakunya perkara-perkara negatif seperti perbalahan, pergaduhan. Ingat, sambung perkataan tu bila kamu menulis, sambung menyambung, utamakan latihan sambung menyambung ni, akhirnya kamu akan menguasai menjawab soalan kebat, dan dengan latihan ringkas dan padat ini, kamu akan memperoleh markah penuh, insya-Allah memperoleh markah penuh dalam menjawab soalan kebat, dan tidaklah lagi kamu hanya kosong markah. Sekurang-kurangnya kamu mesti menulis. Apapun untuk pelajar-pelajar halus, suka cikgu ingatkan ya. Jangan putus asa. Baca soalan, tengok-tengok dah pening. Jangan begitu. Baca soalan, tandakan, bulatkan, gariskan. Kemudian cari perkataan, maksud perkataan. Dah dapat maksud perkataan, terus guna perkataan-perkataan yang berkaitan dengannya dan cuba jawab berkait-kait macam cikgu ajar tadi. Cikgu rasa cukup di sini untuk cikgu bimbing kamu bagaimana nak menguasai jawapan kebat, bagaimana nak memperoleh markah. Taklah dah markah kosong aja kan. Mesti ada markah untuk kertas 2. Jangan biarkan masa hidup kamu sia-sia dengan membiarkan kertas kamu kosong saja. Tak dapat jawab pecahan A, pergi pecahan B. Baca pecahan B pun rasa macam pening, pusing, tak apa, jangan terus tidur. Pergi kepada C. C mesti jawab. Ingat perkataan ni. Bijaksana, toleransi, adil. Kemudian hurai-huraikan dan contohkan. Dan saya harap untuk mengukuhkan latihan ini, kamu buka buku tiket Twittery, cuba buka latihan seperti tajuk-tajuk yang cikgu bagi tadi. Cuba dulu buka bab 5, bab 6. Buat dulu latihan dari situ, menggunakan perkataan-perkataan yang cikgu perkenalkan hari ini, dan akhirnya kalau kamu tutup buku, kamu buka lah bab mana sekalipun, saya yakin dengan latihan ini, ia boleh membantu kamu untuk mendapat markah bagi kertas 2 SPM 2021. Selamat mencuba dan semoga berjaya dan memperoleh lulus dalam SPM 2021. Sekian daripada saya, Cikgu Surayah binti Ismail. Semoga kamu beroleh kegemilangan. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum dan selamat petang. Nama Cikgu Puan Sakinah binti Makno daripada SMK CM Yusof Tanjung Tualang, Perak. Okay, hari ini Cikgu akan mengajar berkaitan dengan tajuk tema ataupun tajuk 11 daripada tingkatan 4, iaitu bab 8. Okay, iaitu tajuk pilihan raya ya. Okay, kita tengok ya, tajuk pilihan raya ni begitu satu tajuk yang sangat penting juga pada tahun ini ya. Okey, cikgu terus mulakan dengan soalan yang pertama, iaitu boleh tengok kepada slide yang diberi ya. Okey, saya harap semua nampaklah slide yang saya beri ini. Okey, iaitu yang pertama, soalan ini adalah berkaitan dengan soalan struktur yang membawa kepada 10 markah. Ada 3 pembahagian yang utamalah ya. Okey, selalunya soalan tingkatan 4 ni berada pada nombor 1 dan juga pada nombor 2 lah untuk soalan struktur ya. Manakala untuk soalan esei pula adalah pada nombor 5 dan juga nombor 6 ataupun nombor 7. Okey, tengoklah kepada tahun peperiksaan tersebut sama ada nombor 7 tu daripada tingkatan 4 ataupun tingkatan 5 ya. Jadi cikgu akan mengajar hari ini berkaitan dengan tajuk pilihan raya, iaitu daripada bab 8 tingkatan 4. Okey, kita terus kepada soalan A ya. Okey, ini pada soalan ini menunjukkan kepada gambar yang diberi ya. Gambar yang diberi adalah tentang berkaitan dengan suatu proses berkaitan dengan majlis
Pilihan Raya Majlis Perundangan Persekutuan pada tahun 1955 ya. Okay, kalau awak ada buku teks, awak boleh rujuk kepada buku teks tu, ada gambar tersebut ya. Jadi gambar tersebut ada sedikit berkaitan dengan proses yang diberi dan dia menyatakan bahawa pada situ ada dua gambar, iaitu gambar X dan juga gambar Y ya. Iaitu yang pertama kalau kita tengok pada itu kita panggil sebagai stimulus lah ya, stimulus. Pada gambar tersebut yang pertama adalah penetapan sempadan kawasan pilihan raya, kemudian pendaftaran pengundi, kemudian kempen. Itu gambar yang bawah tu, gambar X tu gambar apa. Okay, dan juga gambar Y itu seterusnya kepada pengumuman keputusan ya. Jadi bila soalan yang macam ni, awak kena ingat kata kuncinya. Okay, apa kata kunci yang diberi dalam soalan tersebut? Itu yang penting sebelum awak menjawab soalan peperiksaan awak SPM ya. Jadi dalam soalan itu, kata kunci yang diberi adalah proses. Proses ya. Dan proses itu dia nyatakan kepada X dan juga Y. Dia juga membawa kepada dua markah lah. Okey, jadi X dan Y tu awak tengok kepada gambar yang diberilah. Ataupun kalau gambar tak ada pun sepatutnya, kalau awak tahu awak boleh jawablah sepatutnya ya. Dia bagi X dan Y tu tak ada gambar sebab pada atas tu dia tulis, dia buat tulisan iaitu penetapan sempadan, semua tu dia dah ada dah. Tapi bila ada gambar tu dia nampak lebih senang lah. Okay, jadi maknanya awak terus merujuk kepada apa proses yang dibuat untuk X dan apa proses yang dibuat untuk Y. Okay, itu soalan yang seorang kata sedikit sahaja untuk awak bagi jawapan untuk 2 markah sahaja ya. Itu untuk soalan struktur lah. Dan satu lagi soalan adalah nyatakan proses. Awak nampak tu ya, proses pilihan raya. Nyatakan proses pilihan raya. Itu soalan tu skop dia lebih besar. Ini mungkin untuk soalan esei. Esei ya, membawa kepada 6 markah ataupun 8 markah. Jadi ini adalah merupakan soalan fakta ya. Dalam sejarah ni dia ada 2. Satu soalan fakta, satu lagi ialah soalan kebat lah. Okey. Dan kebiasaannya untuk soalan A, kebanyakannya untuk soalan fakta lah ya. Fakta tu maknanya jawapannya mesti terdapat dalam buku teks. Kalau tak ada jawapan dalam buku teks dan dia mesti ada kata kunci. Itu yang penting. Kata kunci itulah yang membantu awak untuk mendapatkan markah dalam kertas jawapan awak. Kalau tak ada kata kunci bermakna agak susahlah pemeriksa untuk memberi markah kepada awak ya. Okey. Jadi yang kedua ni adalah, kalau soalan yang pertama tadi untuk A tadi dia suruh nyatakan X dan Y sahaja. Kalau awak tak baca memang agak susahlah juga ya. Tapi cikgu bantu awak bagaimana nak mengingati kata kunci tersebut. Okey, tengok kepada soalan yang kedua itu, iaitu nyatakan proses pilihan raya. Okey, proses pilihan raya, kata kunci dia, yang ni dia tak bagi markah. Okey, mungkin dalam markah dia 6 ataupun 8 markah lah selalunya kalau soalan esei ya. Jadi, mesti jawapannya ada dalam buku teks. Jadi, kat situ kita tengok ada banyak proses di situ kan, sebanyak 8 proses di situ. Okey, awak mesti ingat kata kunci. Okey, cikgu gariskan kata kunci tersebut ya. Iaitu yang pertama. Cuba awak tengok yang pertama. Okey, kata kunci yang pertama adalah penentuan sempadan ya. Penentuan sempadan. Tengok cikgu gariskan di situ ya. Kalau awak tak ingat ayat yang panjang ni, memang agak susah untuk awak ingat ayat yang panjang ni. Jadi awak boleh tulis, okey, nyatakan proses pilihan raya pada soalan tersebut kan. Okey, mulakan dengan jawapan awak, proses pilihan raya. Okey, proses pilihan raya ialah penentuan sempadan. Okey, maksud dia cikgu akan bagi markah di bahagian penentuan sempadan tersebut ya. Kepada awak, awak akan dapat 1 markah. Okey, walaupun jawapan awak pendek tapi kata kunci awak ada, awak dah boleh layak untuk dapat markah ya. Begitu juga dengan kata kunci yang kedua, iaitu undang-undang diluluskan ya. Awak tengok kepada cikgu yang gariskan itulah. Okey, yang ketiga adalah pendaftaran pengundi. Pendaftaran pengundi tu maksud dia setiap pengundi yang nak menjalankan pilihan raya tu dia mesti mendaftar terlebih dahulu ya.
Okey, macam cikgu ataupun sesiapa yang nak mengundi, okey, bolehlah mendaftar. Ada banyak cara untuk mendaftar sebagai pengundi. Okey, salah satu daripadanya adalah kita akan daftar di pejabat pos. Kalau zaman cikgu dulu, cikgu daftar di pejabat pos. Itu maksud dia kita ada dekat situ, kita ada nama di situ. Nama kita dah ada sebagai kita seorang pengundi lah maksud dia ya. Kalau tak ada nama sebagai seorang pengundi, kita tak boleh nak mengundi. Itu maksud dia ya. Okay, kemudian penamaan calon. Calon ni adalah calon yang dilantik untuk menjadi wakil rakyat ataupun dipilih oleh pengundi untuk menjadi wakil rakyat. Itu maksud dia penamaan calon ya. Okey, untuk, supaya, bagi, agar, demi, itu merupakan kata hubung ya. Okey, jadi awak boleh gunakan kata hubung itu untuk membuat huraian. Okey, contohnya yang cikgu bagi kat sini, tanggungjawab sebagai seorang pengundi itu adalah fakta lah. Okey, untuk huraian dia memilih. Sebab apa cikgu jadi pengundi? Sebab cikgu nak memilih calon pemimpin yang layak. Okey, maksud dia di situ ada huraiannya. Jadi huraian ini awak boleh dapat markah lagi. Itu maksud cikgu ya. Jadi dalam satu ayat yang sama, okey, dalam satu ayat, okey, awak boleh dapat 2 atau 3 markah. Kalau ada contoh lagi baik. Okey, tapi kalau tak ada contoh, jangan pula awak melihat, awak mengingat nak letak contoh tersebut sampai awak tidak menjawab soalan lain. Awak pilih, fikir-fikir, apalah contoh yang sesuai, tak perlu. Okey. Jadi kalau ada contoh yang baik, letaklah. Kalau tak ada contoh, tak ada masalah. Teruskan dengan penanda wacana yang lain ataupun jawapan ataupun fakta yang lain. Itu maksud cikgu ya. Contoh tu tertakluk kepada awak sendiri. Sebab awak sendiri yang menulis jawapannya. Okey. Itu maknanya dalam satu ayat cikgu nak terangkan, cikgu ada write kat situ pengundi 1 kan. Okey, pengundi 1 markah. Okey, kemudian memilih calon. Jadi kita sebagai seorang pengundi, tanggungjawab cikgu untuk memilih calon. Dah dapat 2 markah di situ walaupun dalam satu ayat. Jadi awak untuk soalan yang lain pun begitu juga. Okey, dalam satu ayat awak boleh dapat 2 atau 3 markah. Okey, bila awak ada kata hubungnya, huraiannya ya. Okey, ingat cikgu bagi tadi ya, untuk, supaya, bagi, yang, demi, agar. Okey, itu ayat yang pertama lah. Okey, kita tengok pula ayat yang kedua ya. Yang kedua, apa lagi tanggungjawab kita? Maksudnya, apa yang awak bagi jawapan ini adalah berdasarkan pengetahuan sedia ada awak. Berdasarkan tajuk pilihan raya. Itu maksud cikgu ya. Jadi selain itu adalah penanda wacana. Cikgu tak nak bagi penanda wacana yang susah-susah. Okey, bagi yang senang-senang saja. Okey, janji dia ada penanda wacana. Ayat awak untuk menghubungkan dengan ayat yang lain. Okey, mulakan ayat awak dengan orang kata ayat yang kedua itu. Itu maksud dia. Cikgu bagi benda yang simple-simple aja. Tak ada dah bagi yang susah-susah sangat ya. Seseorang warga negara boleh mendaftar. Okey, perkataan mendaftar tu ya. Mendaftar tu adalah dia punya tanggungjawab. Sebab kita nak jadi pengundi, kita kena daftar dulu. Sekarang ni mungkin soalan kebat yang lain, okey. Cara untuk mendaftar, okey, apakah langkah-langkah yang digunakan untuk mendaftar, membuat pendaftaran, mungkin secara online. Boleh sekarang ni, okey. Okey, itu adalah satu cadangan awak ataupun cadangkan cara-cara ya, cara-cara untuk menjadi seorang warga negara yang bertanggungjawab dalam pilihan raya ni. Awak mendaftar melalui secara online. Okey, jadi itu cikgu tak sebutkan tadi. Daftar macam mana pun tak ada masalah. Okey, boleh mendaftar sebagai pengundi supaya pilihan raya berjalan dengan lancar. Itu pun tanggungjawab kita. Pilihan raya berjalan dengan lancar. Itu pun boleh jadikan sebagai satu huraian. Supaya itu ialah kata hubung.
Pilihan raya berjalan dengan lancar. Kita tak nak pilihan raya itu merupakan satu pilihan raya yang membawa orang kata masalah kepada kita. Kita nak supaya pilihan raya itu berjalan dengan teratur dan selamat semuanya. Okey, itu berkaitan dengan soalan itu ya. Seterusnya, okey, ni cikgu masih lagi ke tajuk pilihan raya itu cikgu tambahlah ya. Tajuk seperti soalan seperti masih kepada soalan tadi, tapi soalan 8.1 iaitu berkaitan dengan perkembangan pilihan raya lah. Namakan pilihan raya yang bertanda X dan Y lagi. Okey, X dan Y. Okey, pilihan raya X dan Y, pilihan raya sebelum pilihan raya negeri itu dia ada bandaran. Pilihan raya bandaran. Yang pertama di Just Town, Pulau Pinang, dan yang kedua adalah di Kuala Lumpur. Okey, pilihan raya bandaran ya. Dia ada 3 je pilihan raya sebenarnya. Okey, pilihan raya umum, pilihan raya bandaran, pilihan raya negeri dan pilihan raya umum. Okey, pilihan raya negeri itu tahun 1954. Sebelum tu kata kuncinya adalah bandaran. Awak tak letak nama penuh kat situ kalau ikutkan dalam buku teks pilihan raya perbandaran Just Town. Awak lupa. Awak sebut je pilihan raya bandaran Just Town ataupun Pulau Pinang pun boleh. Tak ada masalah. Okey, sebab awak lupa. Pilihan raya Majlis Perbandaran Kuala Lumpur. Awak lupa Majlis Perbandaran tu. Tak ingat. Ingat bandaran. Tapi nama tempat Kuala Lumpur. Awak tulis pilihan raya bandaran Kuala Lumpur. Pun dah tak ada masalah. Tak perlulah nak ikut orang kata kalau lebih baik kalau ikut lagi baiklah ya. Lagi baiklah sebab ada dalam buku teks, tapi sebab skema dia memang tepat dalam buku teks kan, tapi awak lupa katakan. Tak ada masalah. Tulis saja pilihan raya bandaran Kuala Lumpur. Pun tak ada masalah ya. Okey, itu berkaitan dengan tajuk jenis-jenis pilihan raya ataupun perkembangan pilihan raya atau namakan ya. Okey, kemudian soalan ni berkaitan dengan masih lagi 8.1 iaitu kemenangan Perikatan UMNO dan MCA. Okey, dia telah menang sebanyak 226 kerusi daripada 268 kerusi ya. Maksud dia Perikatan UMNO dan MCA itu sangat berjaya. Okey, menambat hati para pengundi. Itu maksud dia. Hanya 42 saja yang kalah. Okey, sebab apa? Berikan pandangan anda tentang kemenangan tersebut. Okey, kemenangan Perikatan UMNO. Kenapa dia berjaya memikat hati para pengundi? Itu maksud dia. Yang ni boleh jadi 2. Satu fakta, okey, dan satu lagi ada jawapan mana-mana jawapan yang munasabah yang dirasakan sesuai. Kenapa calon UMNO dan MCA tu menang? Dalam buku dia sikit je, tapi memandangkan markah dia 4 markah. Jadi kita kena bagi kita punya pandangan sendiri. Sebab situ tulis pada pandangan anda. Pada pandangan anda ni memang soalan yang sangat popular lah. Okey, dalam soalan SPM, pada pandangan anda. Sebab kita bagi pandangan sendiri kan. Apa-apa pandangan kita yang dirasakan sesuai, dirasakan betul, pemeriksa akan terimalah ya. Okey. Itu jawapan dalam buku teks. Sebab dia tanya pilihan raya negeri ya. Pilihan raya negeri. Sikit je jawapan dalam buku teks. Sikit je. Tapi tak cukup tu 4 markah tu. Cikgu gariskan kat situ. Penerimaan. Hal ini menunjukkan penerimaan masyarakat terhadap kerjasama antara kaum. So maksud dia kita ada kerjasama. Masyarakat dalam tanah Melayu ni, di tanah Melayu ni, dia ada kerjasama. Itu dapat 1 poin saja. Jadi kita kena tambah lagi untuk markah kita. Jawapan kita sendiri. Mungkin dalam skema pemarkahan itu dia akan tulis mana-mana jawapan yang munasabah. Boleh jadi soalan ni soalan campur kebat lah. Itu maksud cikgu. Kita tengok contoh jawapan yang memerlukan kita berfikir. Kenapa parti tersebut menang? Tadi penerimaan masyarakat terhadap kerjasama kaum. Yang ni pula, kita mulakan jawapan kita.
kemenangan tersebut. Kita tak tulislah balik kemenangan dalam pilihan raya negeri apa semua tu menang 226. Okey, daripada 268 tu kita tak tulis macam tu balik. Kita tulis terus saja sebab ni soalan struktur. Kenapa dia menang? Kemenangan tersebut kerana okey, penerimaan masyarakat terhadap kerjasama kaum. Okey, titik. Dapat 1 markah. Okey, ini yang cikgu kata jawapan tu pada awak sendiri. Okey, selain itu, rakyat lebih yakin. Mungkin kerana rakyat yakin terhadap Perikatan UMNO dan MCA. Okey, cikgu tulis kat situ terhadap pemimpin pelbagai kaum memenuhi kehendak rakyat. Jadi Pakatan MCA dan UMNO dapat memenuhi kehendak rakyat. Cikgu ada right kat situ, memenuhi kehendak. Lebih yakin, dapat 1 markah. Maksudnya jawapan tu berada pada awak sendiri. Tambahan itu kebajikan rakyat terpelihara. Kita punya kebajikan rakyat terpelihara. Sebab itulah kita orang kata menyokong Parti Perikatan UMNO dan MCA. Dan rakyat dapat hidup dengan aman damai. Aman damai ni pun awak boleh gunakan untuk banyak jawapan. Awak untuk soalan kebat. Perkataan aman tu perkataan aman damai, aman sejahtera. Kebanyakan soalan kebat, tapi awak kena sesuaikan dengan soalan ya. Awak kena pandai tackle soalan kalau awak nak letak perkataan itulah. Contohnya macam politik yang stabil, ekonomi yang maju, perpaduan, rakyat bersatu padu, negara aman damai. Itu biasa yang cikgu ataupun pelajar-pelajar letakkan dalam jawapan untuk soalan kebat. Okey, kita pergi soalan yang akhir lah. Soalan akhir pada petang ini iaitu pilihan raya masih relevan diadakan pada masa kini. Awak kena tahu dulu apa makna relevan tu. Kalau awak tak tahu perkataan relevan, susahlah untuk awak jawab soalan ni. Mungkin awak akan tinggal soalan ni. Kadang-kadang keyword dalam sejarah tu awak kena tahu ya. Contohnya memperkasa. Ada dalam buku teks, memperkasa. Tapi tak tahu pula apa itu memperkasa. Memperkukuhkan. Kena tahu ya. Masih relevan. Relevan tu sesuai. Adakah pilihan raya masih sesuai pada masa kini? Soalannya itu je. Beri alasan anda. Awak rasa pilihan raya masih sesuai ke tak pada masa kini? Okey? Itu soalan jawapan dia. Okey, pilihan raya masih relevan lah sebab kita nak pilih pemimpin kan. Kalau kita tak ada pilihan raya, kita tak boleh pilih pemimpin. Okey. Pilihan raya masih relevan. Ambil balik ayat tadi ya. Kerana rakyat dapat memilih pemimpin yang layak untuk memerintah. So kita sendiri yang dapat memilih pemimpin. Okey. Kemudian pemimpin mendapat sokongan yang banyak. Sokongan yang banyak. Sebab itu perlunya pilihan raya. Sebab kita boleh sokong. Kita nak sokong parti mana yang kita nak. Itu maksud dia ya. Okey, untuk mewujudkan pentadbiran yang teratur. Ini banyak jawapan yang sesuai untuk jawapan soalan kebat. Okey, pentadbiran yang teratur, aman damai. Padahal tadi soalan yang kedua tadi cikgu letak aman damai kan? Aman sejahtera kan? Sama juga. Pun boleh dapat markah. Okey. Pilihan raya juga masih relevan pada masa kini untuk mewujudkan pentadbiran yang teratur ataupun politik yang stabil. Samalah ya. Mana-mana pun awak boleh letak. Awak letak dua-dua pun tak ada masalah. Okey, politik yang stabil akan melahirkan negara yang aman, damai. Tengok cikgu write kat situ. Pemimpin yang layak, sokongan, pentadbiran yang teratur, aman dan damai, dapat 4 markah. Okey, itu masih lagi soalan kebat Cikgu rasa cukup setakat ini ya pada hari ini berkaitan dengan aspirasi 40 hari menuju kegemilangan SPM dan cikgu harap supaya awak berdoalah supaya awak dapat menjawab soalan dengan tenang, dengan betul ya. Dan cikgu berdoa supaya awak
semua dapat mencapai keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM pada bulan Mac ini nanti ya. Itu sahaja daripada saya, daripada cikgu. Okey, cikgu ucapkan terima kasih ya kerana menjemput cikgu pada petang ini.